3-4 hari lepas seorang perempuan datang. Banyak betul cerita kat Ibn Abbas ni kan. Sebab kat sini saya mengajar kitab. Jadi muslimat dirahmati Allah, saya jaranglah dapat masukkan cerita-cerita luar. Hari ni kan tak ngajar kitab. Ni dah jadi jangan tidur macam-macam cerita ni. Muslimat dirahmati Allah, datang seorang perempuan. Ustazah, saya berpisah dengan suami. Ada seorang anak lelaki tunggal anak lelaki muslimat. Duduk dekat KL. Bila tanya sembang, sebab messenger Facebook ni saya tak bagilah nombor telefon kan, nanti jadi macam-macam lah pula. Messenger Facebook okey. Macam-macam cerita. Kita dapat rasa dia menangis begitu dahsyat. Akak duduk mana sebenarnya? Tu dah malas nak layan lah macam tu. Duduk mana? Oh, pandan mewah. Okey, akak datang rumah saya sekian. Kenapa saya offer muslimat? Sebab sampai ke tahap ini kalau tak dibantu ni, hilang Allah pada hati dia. Akidah akan tercalar. Ini sangat bahaya. Jadi datang, alhamdulillah, setengah jam cuma sembang. Kemudian dia kata, sebab saya hanya berdua dengan anak tunggal saya, lepas tu saya tinggalkan rumah saya kat KL, duduk dekat Sungai Petani. Muslimat dirahmati Allah, pandemik tahun lepas bermula bulan 3, Allah jodohkan dia dengan seorang lelaki yang kematian isteri. Baik, alhamdulillah baik ustazah, dan anak tiri 4 orang. Masya Allah, Allah bagi segera tu elok. Bulan 6 anak dia pergi kerja, naik motor, aksiden, terus meninggal. Jadi dia tak boleh terima kematian anak tunggal dia ni. Okay? Suami yang baru ni baik dengan dia. Baik, suami selalu cakap, saya pun kematian isteri, lama-lama hilang lah. Sama je, kita sama pernah kehilangan. Perkataan dia tak mungkin sama orang hilang anak dengan hilang isteri. Ibu-ibu pernah rasa macam tu. Kan dia punya pertahan tak mungkin sama. Ustazah, dia tak rasa anak tu duduk dalam perut kita yang susukan. Sahabat, suami ke anak ke peritnya tetap ada, sebab orang yang kita sayang. Tapi cara Allah mengajar macam mana kita nak terima. Allah beri pinjam, syukur sampai umur 19 tahun kak. Ada orang seronok dapat baby, dibersihkan, diazan, diiqamahkan, diletak atas riba kita susukan. Ini pun kisah benar, orang mengadu kat saya, susu ustazah tiba-tiba biru, kuku segala. Bagi kat doktor, doktor kata meninggal, hanya sempat sedut berapa kali air susu saya. Comel ustazah. Ya Allah kak, saya tak dapat bayangkan akak macam tu. Ya ustazah, memang boleh meroyan lah, saya memang jadi macam orang gila. Orang tu hanya sempat menyusukan berapa kali, tak sempat kenyang pun kak. Akak sempat membesarkan anak akak, hidup depan mata akak 19 tahun. Baiknya Allah bagi, cuba syukur dulu, hargai dulu pemberian Allah ni. Ada orang yang tak dapat langsung, tak dapat membesarkan, tak dapat menikmati suasana itu. Ya ustazah, saya banyak terlupa nak bersyukur. Suami akak baiknya muslimat dirahmati Allah, kan layan dia walaupun isteri baru. Saya cakap, contohlah akak dapat suami baru, anak tiri 4 orang, 2 baik, 2 tak baik. Terus dia kata, ustazah ni malaikat ke? Tu dia. Kesian saya tengok. Kenapa dia tanya macam tu? Sebab ustazah macam tahu je, anak tiri saya 2 baik, 2 tak baik. Dalam hati aku main cakap je, ya Allah. Sebab apa muslimat? Allah yang gerakkan lisan. Kita nampak dia sangat serabut, sampai berhenti kerja, tak boleh hidup kematian anak dia tu. Biasa orang bersedih, tapi tolong jangan putus asa dari rahmat Allah. Sahabat, merasalah takut nak mati bila kita dah mula berputus asa dari rahmat Allah. Faham ya? Persiapan ke barzakh kita gagal kalau dalam hidup ni kita putus asa. Kenapa suami macam tu? Ya Allah, orang lain okey je. Cepat bangkit. Astaghfirullah, itu anugerah Engkau pada aku ya Allah. Kalau tak percaya, cuba suruh dia mati dulu ya Allah. Jangan cakap kat suami ustazah ajar macam mana. Maksudnya apa muslimat? Kalau suami kita dah mati, baru kita nampak baiknya dia. Sekurang-kurangnya anak-anak aku berbinkan dia ya Allah. Sekurang-kurangnya. Sebab saya tak pernah jumpa lagi isteri kematian suami seronok berguling-guling gelak. Ya Allah, mati dah ustazah seronoknya. Tak pernah lagi. Mesti nangis, sedih muslimat kan. Kak, hari tu kan main lagi kata tak suka kat suami tu. Habis tu laki kita ustazah dalam hati kata, hari tu kata jahat sangat. Nangis juga muslimat. Jadi kita fikir, ya Allah Tuhan, hari ni aku tak nampak baiknya. Tapi nanti ya Allah, kurang-kurang kalau aku tidak dijodohkan dengan dia dulu, ada ke 4 orang tu zuriat yang berbinkan dia ya Allah. Tu yang kita nampak, kurang-kurang aku jadi ibu dek kerana dia ya Allah.
Nampakkan semua tu muslimat dirahmati Allah, kita akan jadi manusia yang sangat bersyukur kepada Allah. Itu sebab ayat-ayat Quran ni merupakan satu penenang jiwa. Jadi ustazah membawa hari ini muslimat dirahmati Allah ayat-ayat macam ni untuk kita bertanya kepada diri kita, adakah kita zalim pada diri kita sendiri dengan kita tidak memohon keampunan kepada Allah. Summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahimah. Akak beristighfar. Yang akak tak redha anak akak meninggal tadi, istighfar sungguh-sungguh. Ya ustazah, terima kasih. Berubah muslimat. Tadi datang muka macam kusut, ceria, elok. Saya dah lama dah rasa tak senyum macam ni ustazah. Ya Allah, rupa-rupanya hanya nak diajak untuk balik kepada Allah. Muslimat, Allah tu tak pernah zalim pada kita. Nescaya kata Allah dalam ayat ini, ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita solat taubat tiap malam dalam Ramadan. Kita bersedekah banyak muslimat. Tapi kita tak boleh ada satu kayu ukur yang mengatakan dah 20 Ramadan ni rasanya solat taubat aku ni semua dah gugurkan dosa-dosa aku. Ada cara tak muslimat? Tak ada cara. Jadi mungkin Allah beri ujian pelbagai bentuk. Apa antara ujian? Sakit, kata Nabi, boleh gugurkan dosa. Sakit tu memang perit sakit. So bila kita ziarah orang sakit, ya Allah kak doakan saya. Kenapa ustazah minta doa? Sebabkan orang yang sakit ni kalau akak reda, Allah gugurkan dosa. Setiap hari Allah sedang proses gugurkan dosa akak. So dosa akak lebih sikit berbanding dosa saya ni. Saya sihat bulat walafiat ni kak. Takut. Macam itulah cara jumpa orang sakit, kena sambil gurau-gurau macam tu muslimat. Jumpa orang sakit, potong dah kaki. Dulu ada jiran lepas 2 minggu jalan terus. Memanglah dia lagi meninggal lah muslimat. Teruk benar ziarah orang sakit macam tu. Gurau-gurau lah sikit jumpa orang sakit. Jangan bagi dia stres dengan sedih dia. Ya Allah kak, orang hari-hari Nabi kata bila kak reda, memang kak sakit, istighfar, serah pada Allah, Allah gugurkan dosa. Mungkin taubat kita Allah tak terima. Mungkin puasa kita hari tu ada kecacatan, lalu Allah beri akak sakit, akak reda dengan sakit akak, Allah gugurkan dosa. Sama dengan orang menahan marah. Kan muslimat, kita dah belajar juga dah tu. Tahan marah, dengan menahan marah, Allah sedang delete dosa kita. Ya Rab, macam tu rupanya. Aku yang suka marah ni lambat lagi lah ya ustazah. Lambat lagi kak, sekian dimaklumkan. Jadi kita kena, ya Allah aku geram ni sebenarnya nak marah, tapi disebabkan dengan menahan marah, Allah boleh padamkan dosa-dosa aku. Mungkin solat taubat aku tak jalan sangat ya Allah, istighfar aku ni tak boleh delete dosa aku ya Allah. Tapi kenapa ada je orang yang boleh ngundang marah ni? Orang yang buat kita marah tu pula, marahlah, selalu kau marah kan? Tak, aku dah tahu dah. Dengan menahan marah, Allah sedang delete dosa-dosa kita. Faham tak bahasa macam ni muslimat? Itulah persiapan menuju barzah yang bagi Ustazah Zai paling mudah, tapi kita susah nak buat. Betul tak sahabat? Paling mudah tapi kita susah nak buat. So jangan ada syirik kepada Allah, jangan pernah menzalimi orang lain. Kalau rasa terzalimi, terus serahkan diri kita kepada Allah. Bersangka baik sentiasa dengan Allah. Orang mengalah bukan ertinya orang yang kalah di dunia dan di akhirat. Mungkin itulah orang yang menang di sisi Allah. Muslimat,